Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam video pendidikan Islam tahun 4. Bersama siapa? Bersama Ustazah Wan. Okey, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah hikmahmu dan turunkanlah rahmat dari khazanahmu kepada kami. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. InsyaAllah ya murid-murid, pada hari ini kita akan belajar bidang hadis unit 1 yang bertajuk memuliakan tetamu. Murid-murid bolehlah merujuk buku teks pendidikan Islam tahun 4 muka surat 50 hingga 56. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, mari kita lihat apakah objektif pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, murid-murid dapat menyatakan tuntutan hadis berdasarkan bacaan dan terjemahan. Yang kedua, murid dapat menyatakan maksud tetamu dengan betul. Yang ketiga, murid dapat mengaplikasikan adab memuliakan tetamu. Dan yang keempat, murid dapat menganalisis kepentingan memuliakan tetamu. Murid-murid dah bersedia untuk belajar bersama Ustazah? Jom kita belajar bersama-sama. Okey, murid-murid tahu siapakah tetamu? Murid-murid sudah pasti biasa menerima tetamu yang datang ke rumah kita kan? Ada kadang-kadang saudara mara datang ke rumah kita, jiran-jiran datang ke rumah kita, kan? Dan tentu dah biasa. Okey, mari kita lihat apakah maksud tetamu. Tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Okey, tetamu ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Majlis apa-apalah. Mungkin majlis di sekolah atau mungkin majlis di rumah. Kita wajib melayani tetamu kerana perbuatan ini merupakan bukti keimanan kepada Allah dan hari akhirat. Okey, hukum melayan tetamu wajib. Jika tetamu tu datang kat rumah kita, kita wajib layan. Tetamu datang kat sekolah kita, kita wajib layan sebab hukum dia wajib. Okey. Inilah dalil kewajipan melayan tetamu. Okey? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita baca bersama-sama. An Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Okey? An Abi Shuraih Khuzai radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Muslim, Bukhari dan Muslim. Wa Muslim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Banyak tersasul Ustazah hari ni. Okey, maksudnya daripada Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Sesiapa yang beriman, siapa yang percaya kepada Allah, siapa yang percaya kepada hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan tetamunya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey? Maka hadis ini menuntut kita. Hadis ni, tuntutan hadis ni. Apa tuntutan hadis ini? Tuntutan hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani tetamu dan memuliakannya. 3 perkara. Kita terima kedatangan tetamu, kita layan kedatangan tetamu dan kita muliakan tetamu kita. Okey?
Seterusnya kita lihat apakah adab-adab melayan tetamu. Apabila tetamu datang, kita kena layan tetamu kita. Okey, macam mana kita nak layan tetamu kita? Okey, yang pertama, menyambut kedatangannya dengan mesra dan gembira. Menyambut kedatangan tetamu tu dengan mesra dan gembira tu macam mana? Senyumlah kan. Senyum, janganlah muka mencuka je kan. Tak suka orang datang rumah kita, kita mencuka je muka. Tak boleh. Suka atau tak suka, tetamu tu bawa rezeki, bawa rahmat. Okey, jadi kita kena senyum, kita kena sambutnya dengan mesra dan gembira sebab mereka datang membawa rezeki kepada kita. Okey, seterusnya memberi salam dan bertanya khabar. Okey, beri salam, kita tanya khabar dia. Kan jemput dia masuk. Okey, sihat ke tidak ke? Okey. Seterusnya yang ketiga, menyediakan tempat yang bersesuaian untuk tetamu. Okey, kalau contoh tetamu datang rumah kita suruh dia duduk dekat ruang tamu. Atau mungkin tetamu yang datang rumah kita dia nak bermalam, kita kena sediakan bilik yang bersesuaian dengan kita mengikut kemampuan kita lah. Okey, yang keempat, menyediakan juadah. Kita sediakan juadah, makanan, hidangan. Mungkin minum petang kalau dia datang waktu petang, atau kalau dia datang tengah hari, kita sediakan makan tengah hari. Okey, kita kena sediakan juadah untuk mereka mengikut kemampuan kita. Tak perlulah bermewah-mewahan. Okey, adab yang seterusnya ialah yang kelima, memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Janganlah bila tetamu datang kat rumah kita, tetamu datang kat sekolah kita tak layan je dia kan. Mestilah mereka merasa sedih. Jadi kita kena layan dengan baik dan ikhlas. InsyaAllah akan mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, apakah kepentingan memuliakan tetamu? Penting ke tidak kita memuliakan tetamu kita tadi tu? Kita beradab pada tetamu kita tu, maknanya kita memuliakan tetamu kita lah. Kita layan dia, kita sediakan tempat untuk dia, kita hidangkan juadah untuk dia. Itu maksudnya kita telah memuliakan tetamu kita. Penting atau tidak? Okey, apa kepentingannya? Kita lihat kepentingannya. Yang pertama, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mengukuhkan perpaduan. Okey, hubungan kita semakin kukuh dengan tetamu yang datang ke tempat kita. Yang ketiga, bila kita memuliakan tetamu, dah tentulah insya-Allah Allah akan bagi kita pahala. Insya-Allah. Okey, ada lagi tak? Okey, yang keempat, disukai masyarakat. Orang sekeliling kita akan suka kat kita. Sebab kita, bila orang datang kat rumah kita jemput masuk, kita bagi dia minum, bagi dia makan, dan tentu orang akan suka kepada kita. Tapi kalau kita tak suka menerima tetamu, kita bersikap sombong terhadap orang yang datang ke rumah kita, maka kita akan dibenci masyarakat. Nak tak dibenci masyarakat? Dah tentulah tak nak kan. Jadi kita perlu memuliakan tetamu sebab nanti kita akan disukai oleh masyarakat. Yang kelima, mengeratkan hubungan silaturahim. Hubungan kita dengan saudara mara kita, dengan jiran tetangga kita, dengan kawan-kawan kita, dan dengan semua orang lah yang menjadi tetamu kita akan menjadi lebih erat. Yang kelima, kepentingan memuliakan tetamu ini juga dapat menyempurnakan iman kita sebagai seorang Islam. Ada lagi tak? Ada lagi. Okey, yang ketujuh, mendapat kebahagiaan. Kita akan bahagia. Orang datang rumah kita layan, dia pun dah tentu akan melayan kita dengan baik juga, maka kita akan bahagia. Yang ketujuh, kenapa? Apakah kepentingan memuliakan tetamu? Ya, sebabnya memuliakan tetamu ini sebab kita mengikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib ikut ajaran Nabi Muhammad. Okey? Yang kesembilan, melayan tetamu ni, memuliakan tetamu ni juga akan dapat membentuk pekerti peribadi kita, sikap kita menjadi seorang yang mulia. Dan yang terakhir sekali, menyemai kasih
Kasih sayang. Kan bila kita memuliakan tetamu, dan tentulah tetamu itu akan menyayangi kita. Nak tak disayangi? Tentulah kan kita nak ramai orang sayang kita. Kita nak kalau boleh semua orang sayang kita. Okey. Boleh tak mengamalkan adab tetamu? Boleh tak kita memuliakan tetamu-tetamu kita? Kan macam mana nak muliakan tetamu kita? Ingat balik. Menyambut kedatangan mereka dengan mesra, beri salam, tanya khabar, menyediakan juadah, menyediakan tempat yang bersesuaian, layan mereka dengan baik. Maka itulah kita memuliakan tetamu kita. Dah habis dah pembelajaran kita pada hari ini. Rumusannya, menjaga adab dengan tetamu merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW dan sangat dituntut oleh Islam. Maka kita kena buatlah. Sebab ia merupakan ajaran Nabi Muhammad dan dituntut pula oleh agama Islam. Melayani tetamu tanda kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhirat, maka dia wajib melayani tetamu. Seterusnya, oleh itu kita perlu berlapang dada. Berlapang dada tengok orang datang rumah kita, kita kena terima dan melayani tetamu kita. Kenapa? Sebab tetamu itu adalah pembawa rezeki. Rezeki ni ada bermacam-macam. Bukanlah maksudnya tetamu tu datang bawa buah tangan itu adalah rezeki. Itu salah satunya. Macam-macam lagi Allah akan beri rezeki. Kadang-kadang rezeki yang kita tidak sangka-sangka Allah akan beri pada suatu hari nanti dengan asbab kita melayan tetamu kita dengan baik. Sekian dulu untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video Ustazah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Butang yang berwarna merah tu, kalau masih berwarna merah, tukarkan ia kepada warna kelabu. Tanda sokongan kepada Ustazah Wan dan juga Akademi YouTuber yang banyak mengajar Ustazah Wan dalam menghasilkan video-video pembelajaran untuk anak-anak di luar sana. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.